salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Video ini saya tujukan khusus kepada Timbalan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan dan juga seluruh kerajaan Malaysia. Cuma sebelum saya teruskan video ini, perlu saya ingatkan, memang saya faham ramai yang tidak berpuas hati dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Tapi kalau nak hentam dia pun, tolong ingat, Maslan itu nama bapa dia. Nama dia Ahmad, Ahmad bin Maslan. So kalau nak hentam, hentam Ahmad, jangan hentam Maslan. Maslan tidak bersalah dalam hal ini. Dan amaran awal-awal, video ini mungkin mengandungi bahasa yang agak keras sedikit. Tetapi bab kata pepatah, sayang anak tangan-tangan sayang kerajaan hentam-hentamkan. Saya mengikuti dengan rapat perbahasan di Dewan Negara berkenaan dengan KWSP bersasar, dan perlu saya nyatakan di sini, perbahasan yang telah dibentangkan oleh Senator Datuk Razali Idris adalah sangat-sangat bagus, penuh dengan fakta, penuh dengan data, penuh dengan emosi dan merangkumi apa yang sebenarnya berlaku dekat rakyat negara ini, benda-benda yang memang ada dalam realiti di negara ini tetapi mungkin ada sesetengah pihak terlepas pandang. Tetapi yang cukup menggeramkan hati saya ialah respon Datuk Seri Ahmad Maslan berkenaan dengan perbahasan tersebut. Beliau langsung tidak menyentuh apa yang disebutkan oleh Datuk Razali Idris. Sebaliknya beliau hanya fokus kepada kertas yang telah disediakan oleh pembantu-pembantu beliau. Usahlah begitu. Apa yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Maslan juga sangat-sangat menyakitkan hati. Yang pertama, dia mengaitkan berkenaan dengan benda ini orang Melayu sahaja yang terhege-hege, China dengan India tak bising langsung ataupun tak berapa bising sangat. Hello, kalau kita kaji data pencarum KWSP, kita akan dapati majoriti pencarum adalah kaum Melayu. Dan bila sesuatu tempat itu majoritinya kaum Melayu, walaupun persentasenya sikit katakan, sudah tentulah ianya merangkumi jumlah yang jauh lebih ramai. Kita ambil contoh mudah. Dalam satu kawasan perumahan ada 60% Melayu, 25% Cina, 15% India. Sekiranya kalaulah separuh saja bising kalau ada berlaku isu berkaitan temuan perumahan tersebut, sudah pastilah majoriti yang bising adalah kaum Melayu sebab bilangan mereka jauh lebih ramai. Simple mathematics. Anda ingat Cina dengan India tak ada yang tercicir, tak ada yang bising mahukan pengeluaran khas KWSP ini. Anda memang tak langsung tengok keadaan dekat luar sana, lagi nak sembang lebat. Takkan itu pun tak boleh fikir. Dulu anda begitu bangga menyatakan bahawa UMNO itu adalah pembela, pejuang kepada orang-orang Melayu. Tetapi sekarang ini saya lihat anda begitu gemar untuk menghentam Melayu itu. Mana pergi jati diri anda? Perkara kedua yang cukup saya bengang dengan respon Datuk Seri Ahmad Maslan ialah bila dia kata para pencarum kalau perlukan duit dan sebagainya, berniagalah. Hello, anda fikir buka kedai berniaga terus untung, terus dapat duit banyak, terus jadi kaya, terus dapat selesaikan masalah? Mana pergi otak anda? Minta maaf saya sebut. Berniaga zaman sekarang bukan macam dulu. Dahlah kos barang mentah semakin lama semakin mahal. Dahlah kos-kos yang berkaitan seperti logistik, harga besi, harga simen dan banyak lagi, semakin lama semakin tinggi harganya. Dan anda terus kata, oh kalau you tak ada duit, you berniagalah. Kalau nak berniaga pun pakai modal apa? Anda boleh bagi diorang pinjam. Gaji anda akan banyak, elok anda akan banyak. Kenapa tak nak hulur sikit pada orang-orang yang tengah kesusahan sekarang ni supaya mereka boleh gunakan duit itu sebagai modal untuk berniaga? Sebab itulah mereka ini memerlukan duit KWSP mereka, supaya kalau mereka tidak gunakan untuk bayar hutang pun, mereka boleh gunakan untuk modal awalan perniagaan mereka. Tapi tidak, anda tidak mahu mendengar masalah yang sebenar. Anda memilih untuk membutakan mata, memekakkan telinga terhadap benda yang sebenar berlaku di luar sana. Banyak kali saya sebut perkara ini. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa jua masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud. Tetapi apa yang berlaku ketika ini dalam kerajaan ialah mereka enggan untuk mengakui bahawa masalah itu benar-benar wujud. Bagi mereka, sekiranya kalau mereka mengakui masalah itu wujud, itu menunjukkan kelemahan mereka. Jikalau itulah pemikiran anda semua, malang bila rakyat Malaysia mendapat kerajaan seperti anda ini. Kita bukan minta kerajaan bila dengar perbahasan terus benarkan saja, tidak. Timbang taralah. Okey, tak ada masalah, kita mendengar semua perbahasan, kita akan bawa perkara ini ke dalam kabinet untuk dibincangkan. Sejuklah sikit hati. Ini tak, blatantly pada petang yang sama langsung tak nak sentuh apa yang dibincangkan, terus kata kerajaan menolak sebarang permohonan untuk pengeluaran khas KWSP. Sombongnya kamu. Kerana itu saya pernah katakan, kerajaan yang ada pada ketika ini benar-benar terpisah daripada realiti. Sekali lagi, pengeluaran khas KWSP ini bukan bermaksud nak keluarkan habis duit KWSP itu, tidak. Mereka yang akan dapat benda ini adalah bersasar, iaitu golongan yang benar-benar memerlukan, golongan yang tercicir. Kita kena akui benda ini wujud dan kita bukan nak keluarkan habis sampai kosong akaun KWSP itu. Letakkanlah syarat, letakkanlah had siling pengeluaran supaya mereka tidak mengeluarkan dengan terlampau banyak. Kita pun faham juga keperluan kerajaan untuk menggunakan duit KWSP bagi cover balik pelaburan-pelaburan luar yang telah
dah ditarik daripada bursa kita tu. Yalah bang, 1.24 bilion nak kena cover kot. Nak cari duit celah mana? Tapi bila anda terus menolak dan tidak langsung mahu melihat kepada perbahasan yang telah dibentangkan, nampak sangat anda ini sombong dan bongkak. Minta maaf, mungkin ada yang akan terasa hati dengan apa yang saya cakap, tetapi ini realitinya. Lihat saja komen di mana-mana. Lihat saja reaksi rakyat Malaysia. Masing-masing mengatakan bahawa kerajaan yang ada pada ketika ini, menteri-menteri yang menghuni tangga kementerian pada hari ini, semuanya seolah-olah macam terputus daripada rakyat. Menteri seronok menjadi menteri, rakyat semakin lama semakin tersepit. Tetapi jangan anda lupa, anda berada di kedudukan itu kerana ada orang yang mengundi anda. Kalau mereka ini tak undi anda, kalau rakyat yang anda abaikan ini tak undi anda, jangan harap anda berada dekat situ. Walaupun saya tahu ada yang kalah pilihan raya pun menjadi menteri dan juga timbalan menteri. Tetapi kalau beginilah cara anda, jangan salahkan rakyat sekiranya kalau anda terus ditolak ketika pilihan raya negeri dan juga ketika pilihan raya umum pada masa akan datang, kerana anda gagal untuk memahami denyut nadi rakyat. Rakyat mahukan kerajaan yang benar-benar jaga mereka, bukan sebuah kerajaan yang langsung tidak melayan permintaan mereka, bahkan dengan bongkak mengatakan bahawa kita tidak terima semua ini. Malang sekali. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.